Pihak polis kata seakan-akan macam kepala ni tengah tengok ke arah diorang. Hai, Assalamualaikum. Thank you so much korang sebab dah klik dekat video min. Hari ni saya nak share dengan korang satu kes yang terjadi di negara seberang, negara Indonesia. Kes ni terjadi pada tahun 1979 di mana gempanya satu Indonesia bila seorang dukun dah membunuh seramai 43 mangsanya. Sebab kenapa dibunuh, cara mangsa-mangsa ni dibunuh dan di mana mereka ditanam sangat-sangat mind-blowing. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, boleh tengok video mini sampai habis. Pada 27 April 1997, seorang petani di Deli Serdang, Sumatera Utara telah menemukan seorang mayat wanita dalam keadaan tidak berbaju terlentang di tengah-tengah ladang tebu. Petani ni pun terus cepat-cepat telefon pihak polis untuk laporkan apa yang dia baru je nampak. Polis pun dengan kadar segera cepat-cepat ke tempat kejadian untuk mengenal pasti mangsa dan melakukan investigasi. Mayat wanita tersebut telah dikenali sebagai Sri Kemala Dewi atau nama panggilannya adalah Dewi. Polis dengan segera menelefon keluarga mangsa untuk memberitahu tentang apa yang terjadi. Keluarga mangsa ni terus menuduh suami kepada wanita ni yang menjadi penyebab kematian Sri Kemala Dewi. Kerana menurut keluarga Dewi dan suami dia ni memang sering bergaduh dan antara Dewi dan suaminya yang bernama Tumin ni berlangsung dah lama sehingga kan mereka ni dah berpisah bilik tidur. Ahli keluarga Dewi juga bagi tahu yang sebelum mayat Dewi dijumpai, Dewi actually dah hilang selama 3 hari lagi sebelum daripada penemuan mayat tu berlaku. Selepas polis mengambil keterangan daripada ahli keluarga Dewi, polis pun terus menyoal siasat suami Dewi iaitu Tumin ni sebab dikatakan Tumin ni adalah suspek utama kerana hubungan mereka suami isteri yang tak baik. Tumin mengaku dengan pihak polis bahawa hubungan dia dengan isteri dia memang dingin dah agak lama, tapi dia juga bagi tahu pihak polis apa yang berlaku pada Dewi bukan daripada perbuatan dia. Dengan bahan bukti yang tak mencukupi untuk menuduh Tumin sebagai suspek utama, Tumin pun telah dibebaskan. Jadi bila polis dah tak cukup bukti untuk menuduh suami dia, kes ni seolah-olah jadi macam kosong dan tak ada siapa-siapa lagi suspek yang boleh disoal siasat. Polis agak menemui jalan buntu sehinggalah mereka menerima satu panggilan telefon daripada seorang pembawa beca yang bagi tahu penarik beca ni bernama Andreas dan Andreas memberitahu polis bahawa pada satu malam dia actually bawa Dewi ni untuk berjumpa dengan seorang bomoh ataupun dipanggil dukun di Indonesia, dan bomoh ni rumah dia memang tak jauh pun daripada ladang tebu di mana mayat Dewi tu dijumpai. Pihak polis pun dengan kadar segera terus pergi ke rumah bomoh tersebut. Bomoh ni bernama Ahmad Suraji, lahir pada tahun 1949 dan dia ni dikenali sebagai dukun nasib kelawang ataupun dukun Suraji. Setibanya polis di rumah dukun Suraji ni, keadaan rumah dukun Suraji ni boleh dikatakan agak sederhana. Dekat belakang rumah dukun ni ada sebuah ladang tebu dan rumah dukun ni terbuat daripada kayu yang dicatkan berwarna putih. Pihak polis pun mengetuk pintu rumah dukun tersebut dan korang dukun Suraji ni sendiri keluar untuk berjumpa dengan pihak polis. Jadi pihak polis pun menerangkan kepada Suraji tentang kedatangan mereka di rumahnya. Suraji mengiyakan bahawa Dewi memang ada datang ke rumahnya untuk mendapatkan rawatan, namun dikatakan wanita tersebut segera balik setelah waktu maghrib. Jadi selepas polis menyoal siasat dukun Suraji ni dan mereka jumpa jalan buntu lagi sekali bila Suraji cakap si mati tu balik selepas dah dapatkan konsultasi daripada dia pada malam tersebut. Dan polis tu pun baliklah dekat office mencari lagi siapa lagi yang kemungkinan menjadi suspek bagi pembunuhan Dewi. Dan setibanya polis di office dia mula cek fail-fail mangsa wanita lain yang hilang di daerah yang sama iaitu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebab dilaporkan dalam beberapa tahun memang banyak kes yang wanita-wanita hilang dan tak dapat dikenal pasti ataupun dijejaki keberadaan diorang ni. Bila polis cek kes wanita-wanita ni, tiba-tiba polis menemukan satu detail yang menghubungkan antara kes Dewi dengan kes wanita-wanita lain yang pernah hilang di daerah yang sama, iaitu mereka semua kali terakhir dikatakan telah berjumpa dengan dukun Suraji. Sejurus saja polis menyedari dengan penemuan ni, diorang pun terus bergegas ke rumah Suraji bersama dengan Warren Geledah untuk menggeledah rumah dukun Suraji. Setibanya pihak polis dekat rumah Suraji untuk kali keduanya, kali ini dengan Warren Geledah, pihak polis menemukan bukti-bukti
bukti yang sangat kukuh di mana terdapat beberapa perhiasan wanita, barangan seperti baju, handbag dijumpai di dalam rumah dukun Suraji. Baju dan handbag tersebut adalah dikatakan milik Dewi. Sejurus saja penemuan ni, polis terus menangkap Suraji bersama 3 orang isterinya untuk dibawa ke balai polis dan disoal siasat dengan lebih lanjut. Selepas soal siasat yang dikatakan sangat panjang, akhirnya dukun Suraji mengaku bahawa dia adalah penyebab pada kematian Sri Kamaladewi. Selepas dukun Suraji ni confess tentang apa yang dia buat pada Dewi, pihak polis rasa macam ada lagi yang tak lengkap dalam pengakuan dukun ni, sebab ada ramai wanita-wanita di daerah yang sama telah hilang secara misteri dan sampai hari ni pun tak ada khabar berita. So bila polis fresh dan press lagi Suraji untuk mengaku berapa ramai lagi sebenarnya mangsa yang telah dibunuh oleh Suraji ni, akhirnya dia pun mengaku yang dia telah membunuh lebih daripada 40 orang wanita dekat area rumah dia. Lepas je polis ni dapat kenyataan macam ni daripada Suraji, diorang pun rasa macam memang seram dan ngeri dengan apa yang diorang dengar ni. Diorang terpaksa untuk pergi ke rumah Suraji semula sebab ada benda yang dibuat oleh dukun ni yang membuatkan kalau korang dengar, korang akan rasa naik bulu roma seluruh badan korang. Kali ni bila polis dan tim dia sampai ke rumah dukun ni, diorang tak geledah dalam rumah lagi korang, tapi diorang geledah dekat area ladang tebu yang berada dekat belakang rumah dukun Suraji ni. Alangkah terkejutnya diorang korang bila diorang sampai dekat ladang tebu tu, diorang nampak ada banyak kepala-kepala wanita yang ditanam tapi terkeluar daripada tanah. Pihak polis kata seakan-akan macam kepala-kepala ni tengah tengok ke arah diorang. Bayangkan betapa ngerinya korang. I tak boleh bayangkan kalau I berada dekat tempat polis tu dan korang, jumlah kepala yang ditemukan di kebun tebu milik dukun ni bukan 1, bukan 5, tapi sebanyak 41 kepala korang. Dukun Suraji segera ditangkap oleh pihak polis selepas penemuan ngeri yang diorang nampak daripada ladang tebu dukun Suraji. Sedikit background tentang Ahmad Suraji ni, dia ni dilahirkan pada 10 Januari 1949 di mana ayah dia meninggal sewaktu usianya sangat-sangat kecil dan dia dikatakan belajar sampai tahap sekolah kebangsaan sahaja. Ayah Suraji ni juga merupakan seorang dukun yang terkenal yang pada Min mungkin inilah menjadi satu influence terbesar dalam hidup dia, kenapa dia boleh terjebak menjadi seorang dukun juga. Kepandaian Suraji dalam bidang bomoh ni dikatakan diiktiraf oleh masyarakat setempat sehingga dia telah diberikan gelaran Datuk kerana kepandaian dia dalam bidang bomoh. Pada satu malam, Suraji bagi tahu dia termimpi dan dalam mimpinya dia didatangi oleh arwah bapanya. Arwah bapa dia ni buat macam offer yang dia akan bagi kepada Suraji ni satu ilmu sakti ataupun ilmu sihir yang hebat kalau dia mampu membunuh seramai 72 wanita. Selepas dia dapat tawaran macam tu daripada arwah bapaknya melalui mimpi, Suraji pun terus macam menyahut seruan ataupun menerima apa yang telah di-offer lah oleh arwah bapaknya ni. Dari tahun 1986, dukun Suraji telah pun memulakan kegiatan dia untuk membunuh setiap pesakit wanita yang datang kepada dia untuk berubat. Dukun ni bagi tahu kebanyakan wanita yang datang dekat dia untuk berubat ni adalah dengan tujuan untuk memasang sihir, membuat apa nama dia, macam nak buatkan hubungan suami isteri orang lebih rapat dan macam-macam ni lah. Cara dukun Suraji trik pelanggan dia adalah dengan dia bagi tahu untuk dia pasang susuk ataupun buat apa-apa permintaan pesakit dia ni, diorang diminta untuk ikut Suraji ni pergi ke ladang tebu milik Suraji dekat belakang rumah dia. Lepas diorang dah sampai dekat ladang tebu tu, dukun ni meminta wanita ni untuk telanjang ataupun buka semua baju. Seterusnya diorang ni diminta untuk menggali tanah dekat ladang tebu tu sedalam 1 meter. Bila perempuan ni tengah menggali, Suraji daripada belakang akan terus mencekik mangsa-mangsa dia ni sampailah diorang ni mati. Dan apa yang dia buat selepas diorang mati ni sangat pelik, iaitu Suraji ni akan ambil air liur wanita-wanita ni dan dia akan minum, sebab dia percaya air liur daripada wanita yang dia bunuh ni menjadikan kuasa ilmu hitam dia bertambah kuat. Lepas je dia minum air liur mangsa-mangsa ni, dia akan tanam diorang ni dekat dalam lubang yang dah digali sedalam 1 meter tadi oleh mangsa sendiri. Dan yang peliknya, dia akan tanam mangsa-mangsa dia ni sampai paras leher saja dan muka mangsa akan dibiarkan berada di atas tanah. Dan kepala-kepala mangsa ni akan diposisikan dalam keadaan sedang melihat ke arah rumah dukun Suraji ni. Dia percaya lagi ramai bilangan kepala yang tengok dekat rumah dia, lagi kuat kuasa ilmu hitam yang dia akan dapat.
pada bulan Disember 1997. Prosiding kes pembunuhan mangsa-mangsa Suraji telah pun dijalankan dan dikatakan prosiding ni sangat-sangat besar dan tergempar kerana memang ramai sangat yang datang membanjiri kawasan mahkamah untuk tahu apa keputusan yang akan diberikan oleh pihak mahkamah. Dan pada prosiding ni, Suraji dikatakan tidak mengaku. Dia juga mengatakan yang dia sebenarnya dah dipaksa untuk mengaku telah membunuh seramai 43 wanita. Pada 24 April 1998, Suraji telah dijatuhkan hukuman tembak sehingga mati oleh pihak Mahkamah Indonesia. Sewaktu keputusan hakim ni didengarkan, dikatakan Suraji terlihat dalam keadaan yang senyum tau. Isteri pertama dukun Suraji pun telah dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Pada tahun 10 Julai 2008, hukuman mati secara tembak dijalankan dan dia telah ditembak sebanyak 3 kali oleh pegawai penjara. Tamatlah riwayat dukun Suraji yang dah membunuh seramai 43 mangsanya hanya untuk memperkuat ilmu hitam yang dia ada. Sampai situlah cerita kita hari ni. Masa Min buat research tentang kes ni, Min sendiri rasa macam ya Allah, tak boleh nak terbayang macam mana benda ni boleh terjadi dan macam mana seseorang tu boleh sanggup membunuh seramai orang macam ni. Memang tak boleh nak dibayangkan oleh akal fikiran manusia macam kita ni. Dan cara mangsa tu dibunuh dan ditanam tu sangat-sangat gore. Di mana mangsa-mangsa tu ditanam sampai nampak kepala tau menghadap ke rumah dia. So dia ni memang ada masalah psycho yang gila. So korang, apa pendapat korang tentang kes ni? Boleh komen apa yang korang rasa tentang kes ni. Dan korang jangan lupa untuk komen juga apa kes seterusnya yang korang nak Min share dan cover. Thank you so much korang sebab tengok video kali ni sampai habis. I really appreciate it. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe tau. Dan kita jumpa di next video Min next time. Bye! Di mana Suraji dikatakan pandai lah nak buat macam